Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Salam Hari Jumaat penghulu segala hari kepada anda semua. Hari ini kita bersama Selamat Pagi Malaysia edisi Hari Jumaat. Alhamdulillah kita akan bersiaran menemani anda sehingga jam 10 pagi nanti bersama saya Munawar Azmi dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Jadi anda insya-Allah boleh menonton kami di TV1 ataupun di RTM Klik untuk memudahkan anda. Mungkin sambil memandu tu kan boleh dengar juga celoteh kami di pagi hari ini. Insya-Allah banyak pengisian yang kami akan sajikan kepada anda khususnya ketika Ramadan ini, apakah antara perkara dan juga hikmah yang kita boleh ambil di kesempatan Ramadan ini. Banyak topik menarik yang akan kami bawakan pada hari ini. Selain kita nak bawakan berkenaan dengan hikmah bulan Ramadan, kita ada juga berkenaan dengan isu pemerdagangan manusia ataupun wanita di situasinya dalam Malaysia, dan juga kita ada topik berkenaan Anakku Sazali. Bagaimana untuk kita gambarkan, kita ambil pengajaran iktibar daripada filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee iaitu Anakku Sazali ini untuk kita terapkan dalam teknik keibubapaan kita supaya kita melentur anak kita daripada kecil tidak menjadi seperti Anakku Sazali. Betul. Jadi sebenarnya banyak perkara yang boleh kita ambil kira dan juga boleh kita ajar pada anak-anak kita, kita didik anak-anak kita di bulan Ramadan ini. Jadi insya-Allah kami akan kongsikan kepada anda sebentar saja lagi, tapi sebelum itu Munawar, kita nak teruskan dengan paparan berita semalam. Ya, sepastinya. Jom ke sana. Banyak perkongsian menarik yang kami bawakan kepada anda untuk anda dapatkan berita yang terkini dan semasa anda boleh terus saja ke portal berita RTM di Instagram kami. Dan sepastinya yang menjadi tumpuan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan sambutan semalam, iaitu sambutan Nuzul Al-Quran, iaitu apa yang telah dizahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Umat Islam dituntut memperbanyak membaca Al-Quran pada setiap Ramadan bagi meningkatkan darjat dan pahala. Namun ia tidak harus terhenti, kata Perdana Menteri. Dalam satu hantaran di Facebook, beliau menyeru umat Islam untuk mendalami ilmu Al-Quran yang syarat dengan mesej akhlak dan kemanusiaan. Dan antaranya bahkan memahami mesej Al-Quran itu seharusnya lebih ditekankan kerana Al-Quran itu hidup, berbicara dan menjadi suluhan dalam tiap kurun sejarah. Jadi ada banyak sebenarnya Ibrahim boleh kita ambil di dalam Al-Quran itu sendiri, sebab Al-Quran itu merupakan panduan hidup umat Islam. Jadi perlu untuk kita mengambil kira dan juga memahami intipati yang ingin disampaikan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam. InsyaAllah. Dan seterusnya, kita juga berkongsi berkenaan apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, iaitu berkenaan dengan hubungan Malaysia dan juga China yang akan diadakan lebih banyak lagi kolaborasi dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi memperkasa bidang itu. Beliau berkata perkara itu dibincang dalam pertemuannya dengan Menteri Jabatan Perhubungan Antarabangsa Parti Komunis China Liu Jianchao pada semalam, dan China juga telah menawarkan kesediaan untuk menyediakan lebih banyak siri latihan, perkongsian pengalaman dan peluang pendidikan dalam bidang teknologi dan juga vocational khususnya kepada para pelajar serta pekerja di Malaysia. Baik, dan seterusnya juga iaitu Sultan Selangor berkenan rasmi Masjid Kota Kemuning, dan perinciannya Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris semalam berkenan berangkat merasmikan Masjid Kota Kemuning di Kota Kemuning. Ketibaan baginda pada pukul 6 petang diiringi Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin disambut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Haris Kasim. Hadir sama juga Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi, Exco Perumahan dan Kebudayaan Burhan Aman Shah. Dan antara lain dalam majlis itu baginda berkenan menyampaikan sumbangan hari raya kepada 476 penerima terdiri daripada golongan asnaf, fakir dan miskin serta mualaf dari daerah Kelang berjumlah RM500 setiap orang dengan jumlah keseluruhannya adalah RM238,000. Okey, kita sekarang ini dalam bulan Ramadan, kita fasa 10 pertengahan. Kita menghampiri 10 terakhir bulan Ramadan dan kita pastinya dalam pecutan terakhir ini kita nak war-warkan kepada anda kabar gembira yang dikongsikan oleh kerajaan semalam, iaitu berkenaan dengan tol percuma sempena dengan Aidilfitri pada 8 dan juga 9 April, dan pengguna lebuh raya membabitkan kenderaan persendirian akan menikmati tol percuma selama 2 hari sempena sambutan Aidilfitri tahun ini, dan perkara tersebut dipersetujui kerajaan melalui mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Februari lalu bagi meraihkan rakyat Malaysia terutama masyarakat Islam. Dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata pemberian tol percuma itu selaras dengan aspirasi kerajaan perpaduan yang menitik beratkan soal kebajikan rakyat dan sentiasa membantu
meringankan kos sara hidup rakyat. Okey, seterusnya isu royalti penggiat seni bakal diselesaikan dalam masa terdekat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi bagi menyelesaikan isu royalti penggiat seni tanah air dalam masa terdekat. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pasukan petugas khas di bawah kementeriannya yang ditubuhkan pada Mac tahun lepas telah meneliti isu royalti dan kini dalam proses menyediakan hasil laporan. Hasil laporan itu akan dibawa dalam perbincangan bersama Kementerian Komunikasi untuk memperoleh langkah terbaik dalam membela nasib penggiat seni dan antara yang lain juga syur untuk menubuhkan satu perbadanan industri muzik juga akan dibincangkan bersama Kementerian Komunikasi untuk memastikan hak dan kepentingan mereka terbela. Sama-sama kita doakan semoga urusan isu royalti penggiat seni ini dipermudahkan dan juga memberi manfaat kepada semua usaha yang telah dilaksanakan oleh penggiat seni tanah air. Dan seringkas juga kita nak kongsikan kepada anda berkenaan program My Safe Food yang dilaksanakan di beberapa bazar utama di ibu kota, dan antara yang menjadi tumpuan adalah Bazar Ramadan Putrajaya, iaitu 33,000 kilogram makanan dan juga minuman berjaya diselamatkan di Bazar Ramadan seluruh negara menerusi program My Safe Food. Nilainya mencecah RM416,000 dan perkara ini dinyatakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Yang Berhormat Fuziah Saleh memaklumkan data itu direkodkan sejak program tersebut dilancar pada 14 Mac lepas sehingga semalam. Dan matlamat utama program ini ialah untuk meningkatkan kesedaran peniaga agar tidak membazir. Ya, wow, itu dia banyak ya, nilai mencecah RM416,000 berjaya diselamatkan dan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi itu adalah angka yang cukup besar. Jadi perlulah kita semua mainkan peranan yang cukup penting supaya tidak berlakunya pembaziran di hujung-hujung Ramadan ini juga kan, Munawar? Ya, lagi-lagi bila pergi bazar Ramadan ramai kalangan kita ni rambang mata kadang-kadang kan. Semua dapat sedap pula kan. Okey, itu antara perkongsian yang kami bawakan kepada anda, khususnya apa yang utama di portal berita RTM. Dan selepas ini banyak lagi topik perbincangan yang menarik istimewa untuk anda, tapi sekarang ini kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.